Lodeh, hai mak Lodeh. Lodeh anak Pak Saleh. Cucu Osman jago. Terlalu excited. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bangsawan buat penonton semua. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Lan Cica atau ke panggung inilah. Terlebih dahulu saya akan bagi tahu hampa semua yang bangsawan ni merupakan anjuran dari Pusat Seni Pentas Tradisional Aswara. Aswara 7 kali. Aswara 7 kali. Kalau hampa nak tahu cerita ni cukup special. Dia ibarat makan burger. Burger yang ada telur tu. Bukan? Kita bukan cerita pasal burger. Kan? Kita cerita pasal cerita bangsawan lah. Okey, kalau hampa nak tahu special yang cerita ni adalah kami dibimbing oleh pensyarah dan cerita ni telah diolah sendiri oleh pelajar. Okey, apa-apa pun kami ni semua ni dari pelajar-pelajar yang berbagai fakulti digabungkan untuk menjadi satu production. Special kan? Itulah macam burger tadi. Tanpa mengelengahkan tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersembahkan, saya sebagai tokoh panggung mempersembahkan bangsawan orang kaya budak lurus. نور الشمس نور جبينك انت الأمل
hitam. Lah cicak menari, hampa nampak? Hampa nampak? Apa-apa pun, kita berbaliklah pada cerita ni. Cerita bangsawan ni. Kalau hampa nak tahu, dalam cerita ni ada seorang orang kaya Aini. Muka dia tak nampak kaya pun, tapi dia betul kaya. Dia memang kaya. Terusnya ada seorang lagi, watak Harun namanya. Harun ni miskin sangat, tapi hati dia tu sungguh baik. Apa-apa pun tak maulah cerita lebih-lebih. Sagi aku spoil kat hampa pula. Jadi hampa layan dulu. Nah. Assalamualaikum. Oh. Awalnya mula dengan bismillah, salam dihulur, memula langkah kepada semua cerita dikisah, semoga menjadi iktibar sahsia di tanah Arab. Kisah terjadi, Ainin orangnya sangat dikenali. Oranglah kaya, kematian isteri, besarkan zuriat seorang diri. Punya ikadam Harun namanya, lurus dan rajin, semangat bekerja, dipuji suka sahabat semua. Hairanlah ia tertanya rahsia, ujian datang, bukti kebenaran, sedar si kaya ambil pengajaran. Segala di dunia miliknya Tuhan, tiadanya kekal harta dan jawatan.
Silakan. Silakan kesemuanya. Nikmati hidangan apa yang ada. Mansur. Mansur. Periksa apa yang kurang. Tambah mana yang sudah mau habis. Baik, orang kaya. Kadam, bawakan makanan itu segera. Pantas kerjanya. Lekas, lekas. Silakan semua. Orang kaya hampir terbana. Isteri anak kirakan sama ke berantak. Suka sekali dia dengan buah tangan yang dikirimkan tempoh hari. Oh, senang hati anda mendengarnya. Bagaimana dengan perniagaan Anta Osman? Ladang tamar sudah dituai buahnya. Oh, semuanya cantik berhasil. Buah-buahnya elok sekali. Tidak sangka anak, tangannya subur. Betul kata anda tempoh hari. Bagus. Bagaimana pula dengan perniagaan Anta Ikram? Seperti Osman, perusahaan Ana juga sudah datangkan hasil. Malah mendatangkan banyak permintaan. Tidak menang tangan Ana. Bagus. Seronok Ana mendengarnya. Perniagaan kawan-kawan Ana semuanya maju-maju belakang. Ya, syukur orang kaya, ya syukur. Nih, kalau bukan kerana orang kaya yang dahulu meminjamkan wang kepada Ana dan kawan-kawan Ana ini, pasti Ana dan kawan-kawan Ana ini masih susah. Oh, orang kaya. Nih, bayaran hutangnya dengan bunganya sekali. Terima kasih. Ana ini orang yang berjualan. Sekilas pandang Ana sudah tahu di mana untung dan ruginya. Ayanda, Normala, ini ayah perkenalkan. Amboi orang kaya. Diam-diam dia punya sekuntum bunga yang indah. Boleh? Kak, Dinda. Kanda, masa kan sudah lupa? Kita pernah bertemu dengannya beberapa tahun dahulu. Persis seperti almarhumah ibunya. Cantik sekali. Tidak sangka orang kaya. Normala sudah menginjak dewasa. Kesini anakku. Ini orang kaya Malik dan istrinya Puan Humairah. Anta pernah bertemu mereka ketika Anta kecil dahulu. Mereka ini rakan niaga ayah, mengusahakan perniagaan lempah ratus di negeri Kamaria. Dan ini pula orang kaya Osman. Dia mengusahakan ladang tamar. Dan ini pula Ikram dan istrinya Puan Humairah. Mereka mengusahakan ladang sutra. Ayanda, isikan anak dia berdua untuk ke rumah Tok Alim ya. Anak dia telah berjanji untuk bantu Adinda Jaafar akan hafalannya. Baiklah Ananda, ayah anda izinkan. Sampaikan salam ayah anda juga kepada Tok Alim. Baiklah. Anak dia berdua pergi dahulu ya Ayanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Aini, sebaiknya Ana temankan Normala pergi ke rumah Tok Alim. Bukan apa. Bahaya jikalau biarkan berdua begitu. Kenapa ente ini yang beriak-iak? Ente itu pembantu Ana. Kerjanya dengan Ana. Tidak perlulah mencampuri urusan keluarga Ana. Harun. Kemari. Ya, Tuan. Segera temankan Normala dan pulang segera. Baik, Tuan. Masya Allah. Hebat
Hebat sungguh orang kaya ya. Membesar putera dan puteri seorang diri bukan mudah. Lagi-lagi dengan menerapkan budi bahasa yang cantik, secantik raut wajah mereka. Puan Saadiah ini kembang hati Ana mendengar pujiannya itu. Betul kan kata isteri Ana itu orang kaya? Sudah berpunyakah dia? Kalau belum, suka Ana mahu perkenalkan kepada anak teruna Ana. Satu cadangan yang baik itu Ikram. Puteri Ana Normala itu pun sudah 18 tahun umurnya. Tambahan pula adiknya Jaafar itu sudah meningkat dewasa, sudah 14 tahun dia sekarang. Tapi itulah, sedar tak sedar, sudah 14 tahun isteri Ana pergi meninggalkan Ana. Tak apa. Sudah, silakan. Sebentar lagi. Khadam itu, apakah benar Harun namanya? Benar. Khadam Ana yang sudah kematian kedua orang tuanya. Baru saja sepurnama bekerja dengan Ana. Kalau tidak salah Ana, itulah hari untuk Ana di pasar. Semasa Ana mau kemari, Ana telah dirompak. Dan dialah yang membantu Ana. Harun? Dia berjaya mendapatkan barangan Ana yang telah dicuri. Apabila Ana mau membayar, dia menolak. Dan katanya dia hanya berikhtiar dan jalankan. Pelik sungguh kata-katanya. Ana ini orang yang menganjikan dia. Mansur, panggilkan Harun kemari. Baik Tuan Besar, Ana panggilkan Harun itu sekarang juga. Hana pun ada terdengar di pelabuhan tadi. Mereka semua ni cakap tentang sebudak nama Harun. Ya, dia rajin bekerja dan tak mengharapkan balasan. Dan suka membantu orang. Ya. Ana juga terdengar pujian yang sama di kedai yang Ana singgahi ketika dalam perjalanan ke sini. Nampaknya semua orang memuji dan menyebut tentang khadam Ana itu. Tuan Besar, ini Ana bawakan Harun seperti yang dipinta. Harun khadamku. Sahabat-sahabat ini ada menyebut-nyebut tentang anta. Khairan Ana selama ini sebagai majikan anta. Tidaklah Ana tahu yang anta ini orang yang sangat terkenal di luar sana. Sedangkan yang sepatutnya terkenal adalah Ana. Kerana Ana ini adalah orang yang kaya dan anta hanya seorang khadam. Muskil rasa Ana. Maafkan hamba Tuan Besar. Tidak hamba tahu hamba ini disebut orang. Tidak Ana pinta anak ini dikenali lebih daripada Tuan Besar. Maafkan Ana jika ianya menjadi satu kesalahan. Tentu ada apa-apa rahsia yang anta amalkan sehingga anta sangat disegani semua orang, ya Harun. Ceritakanlah pada kami ni semua. Tiada ada apa rahsia yang Ana amalkan Tuan Besar. Cuma hanya berpegang pada pesan almarhum bapa Ana yang telah lama. Apakah pesanannya ya Harun? Katakanlah. Teringin untuk anta semua mendengarkannya. Sebenarnya sebelum bapa Ana pergi, telah dia meninggalkan pesan tentang 4,5 ayat. Harun, apa ayat yang dimaksudkan tu? Pesan bapa Ana, miskin tidak boleh jadi kaya. Kaya tidak boleh jadi miskin. Jadi ikhtiar perlu. Tidak Ana sangka
Ada lagi manusia yang hidup yang masih percaya dengan kata-kata. Benar, Tuan Besar. Nanti dulu orang kaya. Mana tahu, mungkin ada kebenarannya. Apa kata kalau anda mengujinya? Di tangan anak ini ada biji buah anggur. Jikalau dilemparkan biji buah anggur ini akan menjadi emas. Apa kata kalian berdua? Mustahil sangat. Biji buah anggur boleh berbuahkan emas. Benarkah Tuan Besar? Kalau begitu, berikan Ana sebiji buah anggurnya. Boleh Ana tanamkan. Andai berbuah, bolehlah Ana gunakan hasilnya untuk bantu orang-orang di sekeliling yang memerlukan. Apa ente ini? Ente ini terlalu lurus kah? Ente ini seperti diperbodohkan oleh orang kaya itu. Kalaulah anak, Walaupun miskin tak boleh jadi kaya, dan kaya tak boleh jadi miskin. Tetapi ikhtiar perlu dijalankan. Baiklah. Khatam Ali, mulai hari ini anta dipecat. dipecat Tuan Besar. Tapi apa salah Ana Tuan Besar? Kalau anda punya khadam seperti kamu, nescaya anda akan menghasut semuanya mengikut telunjuk kamu. Tuan Besar, Ana hanya mengatakan pendapat. Sudah. Anda boleh pergi. Jangan bicara apa-apa lagi sama Ana. Pergi. Ya sahabat-sahabatku, silalah. Jamuan yang ada. Harun, anda boleh teruskan kerja anda. Saidati. Ya, Saidati. Ya, Tuan Besar. Ada apa? Hiburkan kami semua. Baiklah, Tuan Besar. Picu-picu buat itu Mansur. Perusahaan pekerja-pekerja kita dengannya tidak puas hati dengan kadar upah yang diberi. Kasar orang tidak tahu diuntung. Diberi lebih, malah hendakkan yang lagi. Mansur, berikan apa saja yang dikehendaki mereka. Nanti Mansur, Ana ada satu akal fikiran. Begini. Baiklah Tuan Besar. Nah, ini upahnya. Baik.
ini? Hanya 2 buku roti sebagai upah kerja ente-ente semua. Apakah kami semua ini sedang bermimpi? Tuan sudah berjanji untuk menaikkan upah kami. Sudahlah, sudah. Bersyukur sajalah dengan apa yang ente dapat ini. Apa? Apa tuan kata tadi? Upah? Ini dinamakan upah? Upah apa namanya? Kalau habis tulang kerak kami ni dikerjakan sebegini, tapi bagi upah sebegini. Sekurang-kurangnya ente semua masih bekerja. Mungkin satu hari nanti Tuan Ainin akan bermurah hati. Ambillah dahulu roti itu. Roti istimewa daripada Tuan Ainin. Benar. Istimewa. Nah, itu istimewanya. Ana sudah hilang sabar tu tak? Roti. Lagi roti. Kalaulah anak tahu jadi begini, lebih baik anak kerja buah tamar. Buat apa bersusah payah bekerja dengan si orang kaya, si bakil itu. Ana pun sudah naik mual dengan makanan yang sama. Nak bawa pulang ke anak bini pun Ana sudah naik malu. Ya, kita buang saja barang ini. Buang semuanya. Melihatnya saja pun Ana sudah naik marah. Sudah lebah lagi ditindik. Lagi mahu berlagak sombong sama anak. Ini Ana lah, orang paling kaya di negeri ini. Ana ini tuan besar. Ana mampu memberi wang emas kepada seluruh hambanya. Emas? Di manakah emasnya? Hanya 2 buku roti inikah yang tuan masukkan? Ana pun tidak mengerti. Harta tuan banyak sehingga 7 keturunan. Ini saja yang tuan mampu berikan. Ana semua ini yang penat lelah di sini. Upahnya hanya 2 buku roti setiap hari. Mansur, cuba lihat mereka itu. Selamanya akan terus miskin. Kalaulah mereka tahu yang di dalam itu berisi emas, sudah tentu nasib mereka semua akan berubah. Apakah maksud tuan? Ya khadam, cukup beruntung diri Ana ini mempunyai khadam seperti anta. Lihatlah, kerana kata-kata anta telah menimbulkan akal fikiran kepada Ana untuk menguji hamba-hamba Ana yang malang itu. Maka benarlah, yang kaya tidak boleh miskin dan yang miskin tidak boleh kaya. Tetapi Ana akan terus menjadi kaya. Lihatlah betapa angkuhnya orang kaya Ainin itu. Ente semua ini seperti khadam hina dibuatnya. Iya, kita ini seperti meminta-minta pula. Ana ini tak pernah dimalukan seperti ini rupa. Kita hanya minta hak kita, tapi diperlakukan seperti binatang. Apa ente semua mahu berdiam diri? Hanya menurut sahaja segala perintah dari orang kaya itu. Anta ini siapa? Begitu mengambil berat tentang kami. Siapa sebenarnya Ana? Tidak perlulah ente ketahui. Ana sama saja seperti ente semua. Kita semuanya sama. Jikalau Ana berhajat, adakah ente semua mau? Kalau baik untuk ente, baiklah untuk Ana semua juga. Akan Ana semua turutkan sahaja.
usahlah kata begitu. Hah? Tidak perlu anta bersusah hati. Taulah ana dengan rancangan ini. Karena ana yang menguruskan rancangan ini. Membisu, bumi menatap keliru, lalu tertanya apa salah dan dosaku bila mentari tiada, lalu sembunyi di mana apa yang ada hanya kata tanpa suara. Sang mentari senyumlah sepanjang zaman yang memberi segunung sinar harapan. Tiap pagi wajahmu pasti menjelma, tiap janji tidak pun kau dustainya. Bila mentari enggan tersenyum, alam jua turut derita bersama. Dengarilah, pandangilah, sentuhilah, rasailah, yang tertinggal cuma hati dan kalimat. Dengarilah, pandangilah, sentuhilah, rasailah, yang tertinggal cuma hati dan kalimat. bila terbukti firasat akan bertemu hakikat, pasti semua akan musnah dan binasa. temui arah Haluan agar mengenal di jalanan, batu kulang tidak sesak kegelapan. ku selami Cintanya, ku rindui nikmatnya, tiap masa ku cari segenap suasana. ku kagumi Sucinya, ku mencari mistiknya, lima waktu ku pasti akan ku temu jua. hayatilah Agungnya, abadilah kasihnya, dan semoga mentari sudi lagi bersama. syukurilah Nikmatnya, kembalilah adanya, dan semoga mentari masih tersenyum manja. Samra, 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 Samra. ku selami Cintanya, rindui nikmatnya, tiap masa ku cari segenap suasana. kagumi Sucinya, mencari mistiknya, lima waktu ku pasti akan ku temu jua. hayatilah Agungnya, kasihnya, semoga mentari sudi lagi bersama. Nikmatnya, padanya, mentari masih tersenyum manja. Alhamdulillah. Selesai juga bacaan untuk malam ini. Senang hati Ana mendengar bacaan Tuan Muda Jaafar. Semakin lama,
semakin lancar, semakin baik tajwidnya. Tidak lama lagi khatamlah Al-Quran dengan izin Allah. InsyaAllah. Segala syukur ana panjatkan pada Yang Maha Esa kerana telah dikurniakan seorang guru yang cukup arif memberi tunjuk ajar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Tok Alim. Ini ada hadiah untuk Tok Alim. Silakanlah. Waalaikumsalam. Subhanallah. Kelihatan sungguh lasat hidangan ini. Hadiah dari siapakah sebenarnya ini? Dari orang kaya ini untuk Tok Alim. Alhamdulillah. Sungguh mulia hati orang kaya. Tok Alim, izinkan anak dia untuk membersihkan diri sebentar ya. Baiklah. Nampaknya segala yang terhidang ini masakan kegemaran Tuan Muda Jaafar juga. Benar sekali Tok Alim. Para pekerja di rumah ayahanda anak ini sememangnya cukup arif dengan makanan kesukaan anak. Silalah menjamahnya selagi ia masih panas lagi. Ayuhai Tuan Muda Jaafar, sungguh mulia hati anta. Tidak tumpah seperti ayahanda anta, orang kaya Ainin. Tetapi silalah Tuan Muda Jaafar menjamahnya terlebih dahulu. Tidak manis rasanya jikalau Ana yang kerdil lagi hina ini mengisi perut terlebih dahulu. Lagi-lagi di hadapan anak anda Tuan Ana ini. Tak usahlah Tok Alim berkata sedemikian. Tok Alim bukan orang asing bagi anak. Kasih Ana pada Tok Alim tidak tumpah seperti darah daging sendiri. Sungguh tidak terbalas jasa ayahanda anta yang pernah menyelamatkan nyawa Ana yang hampir mati kebuluran. Kalau bukan kerana sebuku roti yang Tuan Besar berikan itu, entah apalah nasib Ana. Jikalau Ana hidup 100 tahun lamanya pun, belum tentu Ana dapat membalasnya. Tak usahlah diungkit perkara yang lepas. Ayahanda Ana itu memang murah hati orangnya. Memang begitu sifatnya. Ayuhai Tuan Muda Jaafar, sungguh Ana berbesar hati sekiranya anak dan Tuan Muda yang terlebih dahulu menjamah hidangan ini. Anggaplah ini sebagai tanda Ana membalas budi Tuan Besar yang mulia itu. Sungguh Ana terhutang budi padanya. Kalau itulah kemahuan Tok Alim, Ana akan menjamahnya terlebih dahulu. Tuan Muda! Tuan Muda, bangun Tuan Muda! Apa yang berlaku ni Tuan Muda? Tuan Muda! Ya Allah! Masya Allah. Tok Alim, apa telah terjadi pada Adinda Jaafar? Sungguh Ana tidak tahu ya Nurmala. Ana tidak tahu. Tiba-tiba saja Tuan Muda Jaafar merebahkan diri setelah menjamah hidangan itu. Ana tidak tahu. Ana tidak tahu Nurmala. Ana tidak berbuat apa-apa sungguh. Bangun Tuan Muda. Ya Allah. Adinda Jaafar. Bangun Adinda. Bangun. Kenapa Adinda jadi sebegini? Tuan Muda, ya Allah. Bangun Tuan Muda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adinda Jaafar.
Hamba tengok tadi. Patutnya dia tak mati lagi tu. Dia bagus. Tapi nak buat macam mana ni jalan cerita. Jadi, hampa nampak? Tu bukan salah Tok Alim. Ada someone yang buat benda tu kat dia. Jadi, hampa kena tengok babak seterusnya ni. Kalau boleh aku spoilkan sikit, yang Tok Alim ni datang jumpa orang kaya Ainin. Dia melutut, abang tahu dia melutut. Apa tengoklah sendiri. Tak mahu cerita lebih-lebih. No. Layan. Purnama anak dia Jaafar telah tiada. Tidak pernah Ana menyangka kerana tindakan anak dia sendiri menjadi mangsa. Seharusnya Ana yang menjamah makanan itu, bukannya anak dia Jaafar. Gerangan siapa yang memberi makanan beracun itu pun Ana sendiri tidak tahu. Duka yang hadir ini tak tertanggung sudah rasanya. Sakit di dalam dada ini hanya Tuhan saja yang mengerti. Kalaulah Ana tahu, kalaulah masa dapat diputarkan kembali, kalaulah... Sudahlah Tuan. Setiap perkara yang berlaku pasti ada maksudnya. Hanya Tuhan saja yang tahu mengapa ianya berlaku. Ana telah pun mengarahkan bagi perkara ini disiasat untuk kita mencari siapa yang melakukannya. Benar, Tuan. Bersabarlah. Yang mati tidak boleh hidup. Dan begitu jugalah sebaliknya. Ikhtiarlah. Itu juga adalah pesanan ayahanda hamba ketika dia pergi meninggalkan hamba. Sekurang-kurangnya Tuan Besar masih mempunyai normal lah. Untuk Tuan Besar mencurah kasih. Kasihanilah dirinya Tuan Besar. Ya, yang mati tidak boleh hidup, yang hidup tidak boleh mati. Berikhtiar. Allahu Akbar. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harun, cuba kamu lihat siapa yang tiba di malam-malam begini. Baiklah. Tok Alim. Tuan Besar, Ana datang ingin memberi penjelasan akan Tomahan. Menuduh Ana lah penyebab kematian Tuan Muda Jaafar itu. Sungguh Tuan Besar, bukan Ana yang membunuh Tuan Muda Jaafar itu. Ana ini gurunya. Mana mungkin Ana tergambar membunuhnya Tuan Besar. Tidak, bukan Ana. Percayalah Tuan Besar. Percayalah. Bukan Ana yang membunuh. Ana tidak meletakkan sebarang racun di dalam makanan Tuan Muda Jaafar itu. Maafkan Ana. Ampunkan Ana Tuan Besar. Tok Alim, bangunlah Tok Alim. Bangun Tok Alim. Tok Alim. Tidak. Ana tidak menyalahkan Tok Alim, apatah lagi mencurigai anta. Kerana Ana percaya bahawa apa yang terjadi ini adalah semuanya di atas kehendaknya dan Ana redha. Buangkanlah rasa bersalah itu, Tok Alim. Apa yang berlaku
tetap akan berlaku. Sungguh mulia hati Tuan Besar. Walaupun ditimpa ujian yang begitu berat, Tuan masih lagi dapat menerima dengan tenang dan tidak sedikit pun bersangka buruk dengan Ana. Cuma Ana masih merasa kesal. Seharusnya Ana yang mati dahulu, bukan Tuan Muda. Tidak, Tok Alim. Tidak. Ana tidak menyalahkan Tok Alim, apatah lagi mencurigai Anta. Kerana Ana percaya bahawa apa yang terjadi ini adalah semuanya di atas kehendaknya dan Ana redha. Apa yang berlaku tetap akan berlaku. Sebenarnya makanan itu untuk Ana, Tok Alim. Makanan itu dihadiahkan oleh seseorang, tetapi Ana sendiri tidak tahu siapakah gerangannya. Ana arahkan pesuruh untuk berikan ia pada Tok Alim. Tetapi Ana tidak menyangka bahawa begini akhirnya. Mungkin apa yang berlaku ini adalah sebab Ana sendiri. Salah Ana. Kifarah untuk Ana. Sebab Tuan Besar. Kifarah untuk Tuan Besar. Mungkin apa yang terjadi ini adalah teguran daripada Tuhan. Anak ini majikan yang tidak mengenang budi, bakhil, tamak, tidak amanah dan pentingkan diri sendiri. Tuan Besar, janganlah diperkatakan sebegitu. Seperti yang Tuan perkatakan tadi, semua ini berlaku kerana teguran Tuhan kepada kita semua. Bukan kepada Tuan seorang sahaja. Jadi, apa yang berlaku ni pasti ada hikmahnya. Benar. Memang benar kata-katamu itu, Harun. Inilah balasan yang layak Ana terima. Ayuhai Tuan Besar. Sudahlah. Usahlah Tuan berkata begitu. Beristirahatlah Tuan. Berhentilah berfikir yang bukan-bukan. Tok Alim dan Harun, Ana ada hajat yang ingin Ana sampaikan. Apakah dia, wahai Tuan Besar? Wahai Tuan Besar, selagi Ana mampu, Ana akan cuba laksanakan hajat yang Tuan katakan. Selagi Ana di sini, hati Ana tidak tenang. Kamu berdua adalah orang yang Ana amanahkan untuk memegang amanah ini. Ana ingin mengembara keluar kota buat seketika. Anta berdua jagalah rumah ini. Datuk Alim, Ana amanahkan anak dia Nurmala kepada Tok Alim. Jagalah dia seperti anak dia kamu sendiri. Kalau begitu, baiklah. Sebagaimana Tuan Besar pungut Ana dan jaga Ana, seperti itu jugalah Ana akan memegang janji terhadap Tuan Besar. Alhamdulillah. Senang hati Ana mendengarnya. Harun dan Tok Alim, Ana akan pulang bila Ana sendiri sudah bersedia. Cuma yang Ana pinta, rahsiakan soal pemergian Ana ini. Jika ada yang bertanya kepada kamu berdua, katakan saja yang kamu berdua tidak tahu. Ana pergi dahulu. Assalamualaikum.
esok engkau yang dipisah. Dulu tumbuh itu balik, dulu diam sekarang celing. Dulu tahu waktu balik, dulu diam sekarang celing. Mati lenturnya bulu biar dari rebungnya, kelak pasti mereka kan terjaga ayaknya. Nak dibentukkan tubuh bukan dari bengkungnya, susun atur mereka sebelum kenal dunia. Habis main di tanah sebelum senja ke rumah, takut nanti tersalah bawa pulang masalah. Tak indah yang sekarang, cakap jangan sebarang, elok awal dilarang untuk kau jadi orang. Dulu diam sekarang celing, dulu tahu waktu balik, dulu diam sekarang celing. Ya, satu, hendak berjaya mendadak jangan. Pastikan jika malu bertanya sesat jalan. Biarlah pas sehari asalkan kenyang bertahun, biar berkerut dahi asalkan minda beralun. Kedua semua nasihat sampai tua, ketua penuh jua, nasihat sampai tua, masuk semua benua, penusuk dalam luar, hormat tanpa pesua walau darjah sempua. Ketiga, lain liga lain cara, elak geligan dalam rasa media masa. Dahulu kenal lidah bagaikan binasa, sekarang kena mata, jemari berbicara. Cara bicara yang keempat, semua telinga harus pekan. Nenek moyang nasihat majoriti ramai leka, terlena dibuai mimpi dek dunia cereka, hanya dihempas obat tinggi gak lupa mereka. Usah dikira kanan kiri, cermin untuk diri, kena hidup tiada siri, kena hidup tiada sisi. Bila hati mula hitam lupakan kisah silam, bila usah disiram. Ku siram yang keenam, biar melekat dalam hati. Ingat terputus surat dan tenaga urat besi, korbannya bukan jalan tak hilang dimakan hari. Bacakan jasa-jasa mereka dengan budi-budi. Jangan tak dihirau, kusar esok kesana sirina. Anak didik harusnya dirisau, kusar esok kau yang dipisah. Dulu tumbuh diturut balik, dulu diam sekarang celing. Dulu diam sekarang Bangsawan 2021. Salam. Ya nak kapal. Apa? Tuan Aini, nampaknya cuaca semakin gelap, laut semakin bergelora. Wahai juragan, sebaiknya kita berlabuh ke pulau yang berdekatan saja. Juragan! Nampaknya bahaya kalau kita teruskan perjalanan ni. Tidak mungkin kita akan berpatah balik. Kita teruskan saja. Tetapi nahoda, anak khawatir jika berlaku seperti itu. Ribut sedang melanda di hadapan kita, Tuan. Ombak pun semakin bergelora. Bersiap sedialah anak-anak kapal. Kita tempur. Tuan! 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 Apa anda yakin orang itu mahu berjumpa kita semua di sini? Anda ini bising. Sabar, kejam. Begini, tadi petang Ade mengkhabarkan kepada Ana untuk menunggu seorang pemuda di belakang gudang ini. Katanya ada habuan besar untuk kita.
Sekolah diamlah bodoh. Bising saja tadi. Nah, ini habuannya. Besok malam, habuannya akan lebih besar. Dengar sini, Kadamali dan Anta semua. Tujuan Ana mengumpulkan Anta semua untuk melaksanakan satu rencana. Untuk menipaskan si Bakir itu dan menjadikan kita semua orang yang kaya raya. Ya, itu yang kami semua mahukan. Sudah. Baik kita beredar sebelum ada yang mengetahui nanti. Beredar sekarang. Juragan! Nampaknya ombak makin besar. Anak kapal, turunkan layar segera. Turunkan layar. Hati-hati semua. Bertahan. Kita akan bergerak ke bola yang berdekatan. Tuan! Angin makin kuat, Tuan! Ombak makin besar, Tuan! Anak kapal! Tuan! Juragan, ada terumbu karang di hadapan. Anak kapal, berbaur semuanya. Berbaur. Apalah malang nasib Ana. Ingin keluar belayar mencari ketenangan. Tetapi sengsara yang Ana dapat. Kapal yang dinaiki karam di lautan. Akibat dipukul ribut. Dan kini... Ana sudah tidak ketahuan di mana Ana berada. Kemanalah pergi orang-orang suruhan Ana yang lain? Juragan! Nakhoda! Anak-anak kapal! Di manakah anda semua? Ana sendirian akhirnya. Adakah ini pengairan hidup Ana? Bukan ini yang Ana harapkan. Bukan. Yang terakhir, ikhtiar, jalankan. Setiap kesulitan yang mendatang pasti disertai dengan jalan penyelesaian Tuan Besar. Yang penting, jangan berputus asa. Ya, Ana tidak boleh berputus asa. Benar kata-kata si Harun itu. Menyerah pasti hanya mengapakan orang-orang yang menyayangi Ana. Ana akan berusaha pulang semula kepada pangkuan keluarga yang tercinta.
Tuan akan pulang. Ya Tuhan, berat sungguh pujian yang Engkau berikan. Berjauhan dengan ayahnya tercinta. Tidak pernah Anda terpisah dengan ayahnya sebegini lamanya. Tidak pernah. Hayuhai Cik Nurmala. Maafkan Ana kerana mengganggu. Apakah akal bicara yang sedang bermain di dalam fikiran Cik Nurmala? Ana harap usahlah ditanggung kesedihan itu sendirian, Cik Nurmala. Ceritakan pada Ana. Mungkin Ana dapat hilangkan kesedihan itu. Ya kadang sudah 6 purnama ayahanda Ana tidak pulang. Apalah kabar ayahanda seorang diri? Takkan sihat, takkan tidak. Langsung tiada kabar berita. Berat rasanya menanggung rindu kadang. Usahlah berduka cita, Cik Nurmala. Hadat muda menanggung rindu. Ana yakin Tuan Besar pasti baik-baik saja. Hati ini sungguh risau ya kadang. Ana khawatir sekiranya terjadi apa-apa pada ayahanda Ana. Janganlah difikirkan yang tidak-tidak, Cik Nurmala. Tuan Besar tentu baik-baik saja. Pasti. Ya Allah. Kadang apa yang sedang berlaku di luar sana? Ana takut kadang. Ana takut. Usah takut, Cik Nurmala. Lekas bersembunyi. Dan biar Ana saja yang berdepan dengan tetamu tak diundang ini. Lekas, Cik Nurmala. Lekas. Hati-hati ya kadang. Jangan sampai tercedera. Ayo, kita ajar sama dia ni. Siapakah kalian ini? Apa yang sebenarnya anda semua mahukan? Ada hal yang lebih utama daripada tuan hamba mengenal wajah di sebalik topeng ni. Dendam. Kami datang membawa dendam. Asal dapat membalas dendam, apa saja kami sanggup lakukan. Dendam apa yang kalian semua maksudkan ini? Setahu Ana tidak pernah membusuk budi pada sesiapa. Apatah lagi mencari musuh. Hei Kadam Marun, usah bercakap banyak. Anta semua, ayo kita ajar si Kadam ini. Nanti dulu, nanti. Biar Ana saja yang depani si Kadam ini. Kadam, Ana mau Anta serahkan wang, emas dan perak yang ada. Berikan Ana kesemuanya. Jika tidak, mau nyawa Anta dan nyawa yang lain direnggut. Lekas! Suara Anta ini seperti Ana pernah mendengarnya. Jawab! Siapakah Anta ini? Jawab! Ana tidak menyangka bahawa kalian ini tuli dalam daging, gunting dalam hati. Bukankah kalian semua ini bekerja untuk Tuan Besar? Mengapa tergalak melakukan begini?
Ya, benar. Anta adalah hamba abdi Tuan Besar yang wakil itu. Kita gunakan dikerah tenaga sehingga kering kontang dan kemudian dibuang seperti kain buruk. Anta kadam, Ana mahu Anta berikan ke semua harta Tuan Besar itu. Harta yang sepatutnya menjadi milik Anda. Berikan jika mahu nyawa Anta dan yang lain selamat. Tidak. Tidak semudah itu. Ana tidak akan serahkan walau satu dinar wang sekalipun kepada Anta semua. Sudah menjadi tanggungjawab Ana untuk menjaga harta benda di sini sepanjang pemugian orang kaya. Biar mati berkalang nyawa jadi menyerah macam pengecut. Agak berani pula Anta ini. Patut diajar dia ini. Oh, berani Anta berkata begitu sama Ana ya? Baik, kalau begitu mati sajalah Anta. Biar senang kerja Ana selepas ini. Biar harta orang kaya Ainin, harta normal menjadi milik Ana. Biar orang kaya Ainin menangis, menyesal, menangis air mata darah sekalipun. Ayo, kita serang si berdebak ini. Ayo kita hajar aja sekarang. Serang! Anta berdua, pergi lihat yang di dalam sana. Jika ada orang yang di dalam sana, habiskan semua, kerjakan mereka. Baiklah. Baiklah, Tuan. Jangan Anta berdua berani menyentuh Cik Nurmala. Matilah Anta sekarang. Ya! Berhenti. Oh Tuhan, Tuan Besar sudah kembali. Nampaknya doa Cik Nurmala dimakbulkannya. Alhamdulillah. Ya! Ya! Memang buruk tak sedar hinanya. Kalaulah Anta berani, langkah mayat Ana dulu. Nanti jangan hendak bergembira dahulu. Mansur, sedarkah Anta apa yang Anta sedang lakukan ini? Ya, Ana Mansur. Dan Ana cukup sedar tentang apa yang Ana lakukan ini. Sudah cukup lama Ana bekerja di bawah Tuan ini. Tetapi sejak kehadiran Harun, anak ini diketepikan. Sedangkan anak ini pekerjaan yang setia. Tuan Mansur. Tuan Mansur. Apa yang Tuan Mansur bicarakan ini? Ini bukan seperti yang kita bincangkan. Anta telah mengkhianati anak. Ana berkhianat? Hah? Ana khianat Anta? Kadang Ali. Tuan Mansur. Jadi Anta siapa? Apa keadaan Tuan Mansur? Hah? Apa keadaan Tuan Mansur? Mati Anta!
Sudah tuan, jangan sur. Tuan ini. Allah. Tuan. Oh, Tuan Besar. Mengapa begini jadinya? Ayanda. Ayandaku. Ayanda. Tuan Besar. Ana minta maaf Tuan Besar. Ana tidak sangka yang Tuan Besar akan jadi begini. Kerana nafsu juga Ana mengikut Tuan Mansur. Ana tidak sangka yang Tuan Jaafar akan memakan makanan itu. Ampunkan Ana. Kadam Ali. Ana redha. Ana redha dengan setiap apa yang berlaku, Kadam Ali. Tiadalah ada sangka begini akan akhirnya. Harun, tiadalah Ana percaya dengan orang selain daripada anta. Jagalah normallah. Hiduplah bahagia bersamanya. Jagalah satu-satunya puteri Ana itu, Harun. Sakit yang tidak tertanggung ini. Ana fikir hanya mati saja yang dapat menghilangkan kesakitan ini. Tidak, Tuan Besar, tidak. Janganlah diperkatakan sebegitu. Putriku Normalah, anta ku tinggalkan bersama Harun. Binalah kehidupan yang bahagia bersamanya. Jadilah anta berdua seorang yang murah hati dan sering membantu orang yang susah. Wahai ayahanda, jangan tinggalkan Ana. Baru saja ayahanda pulang. Sekarang sudah ingin pergi kembali meninggalkan Ana. Tidak, ayahanda. Allahu Akbar. Tuhan.